Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Sekolah Kripto. Apa khabar semua? Saya berharap anda semua sihat walafiat dan bersedia untuk kelas pada hari ini. Sebelum tu, sudahkah tuan-puan follow laman kami? Jangan lupa lawati linktree.ee/mysekolahkripto dan follow, share YouTube channel, Twitter, Facebook page, Telegram dan juga Discord Sekolah Kripto. Jadi, sebelum kita mulakan majlis kita, sesi pembelajaran kita, marilah kita membaca Al-Fatihah dan sedikit doa. Al-Fatihah. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Okey, kawan-kawan, pada 2 minggu lepas kita dah belajar tentang crypto.com. Dan kita tahu bahawa crypto.com adalah sebuah central exchange sama seperti Binance atau Luno dan KuCoin. Kemudian pada minggu lepas, kita dah belajar tentang CRO-IBC. Jadi CRO-IBC ni yang kita belajar untuk farming CRO di Osmosis. Kawan-kawan dah beli ke Osmosis? Oh, rugi siapa tak beli. Minggu lepas harga dia naik mendadak. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang CRO EVM yang juga dikenali sebagai Kronos. Okey tuan-puan, sedikit recap tentang maklumat. Crypto.com ialah sebuah coin exchange dan dia ada dua jenis chain. CRO IBC yang kita belajar minggu lepas dan CRO yang menggunakan teknologi EVM ataupun teknologi yang serupa dengan Ethereum. Apa beza dia? CRO IBC, address dia bermula dengan CRO macam dalam gambar ni, CRO. Manakala CRO EVM, address dia menggunakan OX. Sama macam kalau kita tengok dekat Ethereum. Ethereum pun address dia adalah OX macam ni kan? Sama OX. Apa kelebihan untuk kita gunakan CRO IBC? Apa kelebihan jika kita gunakan CRO EVM? Ada banyak dan salah satu kelebihan utama adalah kita dapat melakukan farming dan juga program-program projek-projek DeFi yang sama macam kita buat di Ethereum pada kos transaksi yang lebih murah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Step yang pertama, kita kena ada. Jadi, benda pertama yang kita kena ada adalah wallet. Kan? Kalau kita guna CRO IBC, kita pakai Kepler. Macam mana kalau kita nak gunakan CRO EVM atau Kronos? Nombor satu, kita pergi dekat kita punya Google Play Store, kita install wallet nama Token Pocket. Tuan-puan yang dah datang kelas Harmony One saya sebelum ni, mesti tahulah Token Pocket ni wallet dia. Nak guna MetaMask boleh ke? Boleh. Tapi kita memang recommend Token Pocket lah. Okey. Jadi bila kita dah install Token Pocket, kita dah activate. Apa benda pertama kita buat ialah kita activate wallet Ethereum dulu. Kalau tak ada, kalau ada, tekan butang macam ni, paparan macam ni. Kita pergi dekat gambar wallet, ada butang tambah dekat belah kanan ni. Okey, saya tunjuk balik Yang belah kanan ni, tekan. Scroll sampai bawah. Pergi dekat Add Custom Network. Tekan Add Custom Network. Network series. Pilih Ethereum. Okay. Alright. So, dapat paparan macam ni. Pergi kat browser. Cari ni. Setting up MetaMask for Kronos. Nanti saya akan bagi link. Link tu kita akan tengok kejap lagi. Saya akan tunjuk.
Mana nak dapatkan setting ni? Scroll ke bawah. Okay. Masukkan setting ni dekat sebelah. So, kita tengok network name Kronos. Copy. Masukkan network name Kronos. Input RPC. Copy juga. Copy link text. Okay. Dia akan biasanya detect yang lain lah. Automatic dah detect. Alright. Then browser, kita copy. Copy link text. Alright. Okay. Ethereum series, Kronos mainnet. RPC dia, chain 25. CRO, browser. Tekan confirm. Okay. So basically sebab saya dah add lah. Kan? Alright. So dia akan keluar kat sini macam ni. Kronos mainnet. Okay. So kita nak buka wallet baru, Kronos mainnet. Kita tekan Kronos mainnet. Kalau tuan-puan tidak pernah ada wallet Kronos, boleh tekan create wallet. Kalau dah ada wallet, contohnya kita dah buka sebelum ni dekat Harmony One ke, dekat Ethereum ke, tekan import. Okay. So dekat import ni boleh pakai mnemonic phrase, recovery phrase import. Atau kalau tuan-puan dah ada wallet One ataupun wallet Ethereum dekat token pocket sedia ada, tekan one step sync. So dekat one step sync ni, contohnya saya dah ada suatu wallet dekat Ethereum kan. Kita boleh synchronize. Tekan synchronize. Nanti bila kita buka tepi ni, alright, saya tunjuk balik. Tekan balik kat nama. Cari bawah sekali Kronos mainnet. Yang mana-mana wallet yang kita dah buat tadi ada. Senang je. So saya punya wallet saya sentiasa pakai nama Cole. Kalau Cole tu memang wallet saya gunalah. Dan kita dapat address. Kita copy address ni. Apa kita nak buat? Kita nak keluarkan CRO yang kita dah beli dekat crypto.com. Masuk ke wallet ni. So, kita pergi dekat crypto.com. Okay. Saya dah ada CRO dalam ni. Siap-siap. Okay. Tak keluar pula kat sini. Tak apa. Dah. Kita ada 14.89 CRO. Saya nak withdraw. So, apa saya buat? Saya pergi kat sini. Saya tekan transfer. Right. Transfer. Withdraw. Pilih external wallet. Seperti mana yang tuan-puan faham, kena whitelist dulu. Saya dah whitelist saya punya example tadi. Tekan withdraw. Alright. Masukkan berapa banyak yang kita nak withdraw. So saya nak withdraw semua. Okay. Tekan withdraw. Tekan confirm. Dan masukkan two-factor authentication. So yang ini kita dah tunjuk dalam kelas 2 minggu lepas. Tekan kat sini. Masukkan coding 51824. Saya rasa dah final dah expired dah. Saya ambil baru punya. Okay, 579087. Alright. Masukkan saja two-factor authentication 5799087. Withdraw. And settle. Sekarang ni kita pergi kat token pocket. Kita tunggu. Okay. Jadi dia akan hantar message lah. Withdrawal receive request. Kita tunggu. Sementara kita nak tengok ni. Mesti korang tanya. Kalau dekat CRO IBC. Kita boleh stake CRO. Kita boleh farm dekat Osmosis. So dekat dalam sini kita nak buat apa? Samalah. Kita nak farm juga. Tapi kita akan farm dekat laman yang berbeza. So kat mana kita nak farm? Kita terus berkenalan. So macam dekat dalam Cosmos Station, kita tekan butang DeFi Lab dekat Osmosis untuk kita farm. Atau kat Kepler, kita tekan butang tengah tu kan, butang bumi tu untuk kita farm. Sama juga prinsip dia. Kita tekan butang Discover. Alright. Tekan butang Discover. Kita pergi kat atas ni. Kita cari vvsfi.finance. vvs.finance. Alright. And inilah laman yang kita akan guna untuk farm.
So VVS Finance ni dia fork daripada Uniswap, tak silap saya. Okay, dia fork daripada Uniswap. Jadi dia punya interface, dia punya feel dia memang sama macam Uniswap lah, tak silap saya kan. Kalau saya silap, saya minta maaf. Okay, dia kata duit dah masuk. Alright, nice. So kita tengok macam biasa kan. Kita tekan kat bawah ni ada butang trade. Trade lah untuk kita swap coin lah. Okay. So tengok balance tadi 14.6 tu dah masuk. So sorry. Dia rupa dia macam pancake sebenarnya. Bukan Uniswap. Dia fork daripada pancake. So sebenarnya feeling dia sama macam pancake. So saya nak berkenalan sikit, kita tengok lah. So kat sini kita boleh swap coin. So kita terus swap lah Kita swap 50%. Kita jadikan USDC. Boleh ke nak swap coin-coin lain? Tak ada masalah. Berlambat-lambat coin kita boleh swap. Tapi kita swap USDC lah. So 50% kita swap. Kita tekan swap. Alright. Kita akan confirm swap. Macam biasa. Confirm payment. Fingerprint payment. Alamak. So, alright. Kita confirm. Okay. Settle. So, now kalau kita tengok kat balance kita. Kalau kita refresh. Alright. So, tunggu dia loading. Dah. So, balance kita pun dah bertukar lah. So, basically memang dia punya look and feel dia sebiji macam kita guna pancake. So, apa lagi yang ada? Kita ada earn. Ada farms. So, farm ni yang kita akan farm sebentar lagi. Coin-coin. Ada banyak farm. Ada CRO USDC, CRO ETH, CRO BTC, USDC, USDT, CRO SHIB. Macam-macam farm ada kat sini. CRO USDT pun ada. CRO Doji pun ada. CRO Atom pun ada. APR pun tengah sedap 70%. Kalau you all nak boleh. Okay. Kemudian kita ada Mines. So Mines ni untuk kita stake lah. Untuk kita stake coin farm kat sini iaitu VVS. Kalau kat Osmosis dapat coin yang token yang bagus untuk kita farm, untuk kita simpan. Personally dia DeFi token biasa. Kalau kita tengok dia punya performance pun tak bagus mana lah. So saya tak adalah recommend you all hold. Cuma dapat kita terus jual. Dapat kita terus jual. Okay, apa lagi interface? Kita ada dashboard. Basically dashboard ni nak tunjuk lah maklumat-maklumat. Berapa banyak farm kita dah buat. Berapa banyak yield kita dah buat dan sebagainya. Dan kita ada analytics. So bagi sesiapa yang tak terlepas pandang sebenarnya bila kita guna token pocket, dia akan automatic connect wallet kita kepada kita punya farm. Sama macam kita guna dekat kat Kepler sebelum ni. Dan kita boleh disconnect. So kalau kita disconnect, dia putuslah hubungan. So kalau katakan tuan-puan buka wallet, dia tak connect lagi, boleh tekan connect. So tekan connect, tekan MetaMask. Okay, saya tunjuk balik, tekan connect, tekan MetaMask. Walaupun kita pakai token pocket. Sebab token pocket ni sebenarnya dalam dia adalah MetaMask. Alright. So kita nak farm sekarang. Kita punya CRO USDC. Tekan butang earn. Tekan farm. Okay. Turun bawah, cari yang farm kita nak pilih. So tadi saya ada CRO, saya ada USDC. Kita tekan CRO USDC. Alright. Kita tekan gate CRO USDC. Bawah ni gate CRO USDC. Okay. So sekarang ni kita nak buat LP. Sama cerita macam dekat Kepler, kita nak buat LP. So LP macam saya pernah cerita, dia kena 50-50. So kita masukkan mana-mana pun kita akan tahu dah. Dia automatik dia akan kira yang satu lagi nak berapa banyak. So let's say saya letak 2.8. Oh, dia dapat lah. Katakan macam tu. Bila kita buat LP, tuan-puan, please understand that there is a risk. Dia ada risiko. Risiko yang dipanggil sebagai IL. So, IL ni adalah impermanent loss. Apa yang berlaku, LP ni adalah satu bentuk perniagaan. Di mana kita menjadi pengurus komoditi, money changer. Dan sistem dia akan balance out. Kalau katakan CRO naik, dia akan jual, beli USDC. Dan kalau kita punya CRO drop, dia akan guna USDC dalam pool tadi untuk beli CRO. So, walaupun reward daripada farming
menggunakan BVS Finance ke, menggunakan Osmosis ke, puas hati kan. Macam ni 40%. Hari tu ada yang 70%. Tapi dia ada risiko di mana kita akan kerugian nilai. Contoh, kalau kita hold CRO sahaja, CRO tu naik mendadak, kita mungkin untung katakan 100%, tapi bila kita buat farming, kita loss. Kita untung 50% je. Pada masa sama, kalau kita farm CRO dengan stable coin macam USDC dan kita punya CRO tu drop, kita sebenarnya risk off by 50% sebab kita pegang 50% USD. Alright, faham Okay, so kita tekan butang supply. Okay, kita tekan confirm supply. Sama macam kat Pancake. Confirm payment. Alright, so kita tunggu dia confirmkan. Alright, so basically dia dah confirmkan lah. LP dah created So now tekan balik kat earn. Tekan farms. Okay, kita tekan CRO USDC farm. And kita tekan stake. Alright, tekan maximum stake kita. Sama macam Pancake kan. Tekan confirm. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk Dia dah tunjuk dah.